Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini saya santai-santai di rumah, paling seronok berada di rumah. Dan pada masa yang sama bila kita santai-santai, terfikir satu risikan politik terbaru yang baru kita terima. Bagaimana jika Rafizi Ramli dan Syed Saddiq bergabung? Apa terjadi? Ini saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana boleh terjadi. Ia boleh mencetuskan gelombang politik baru di Malaysia, khasnya di kalangan generasi muda dan pengundi cerlik maklumat. Berikut adalah analisis secara profesional tentang apa yang akan terjadi jika kedua-dua tokoh ini bergabung. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum saya teruskan ulasan ini, saya ingin kongsikan bagi anda satu produk daripada For Life Research, yaitu produk kesihatan untuk meningkatkan imun badan. Bagi anda yang ada masalah kencing manis, darah tinggi, gout, kolesterol, kanser, lemah tenaga batin dan sebagainya, semua itu sebenarnya disebabkan kelemahan imun badan untuk melawan penyakit. Kerana itu, produk daripada For Life Transfer Factor mengajar imun badan kita untuk menjadi kuat dan melawan penyakit sehingga kita boleh sembuh. Produk ini sudah terbukti dipakai oleh pakar-pakar dan juga saintis-saintis di seluruh dunia untuk mengubati penyakit secara imun badan kita yang melawan penyakit. Bila imun badan kita berada dalam keadaan optimum, itulah yang menyebabkan kita sembuh. Saya berikan anda link nombor telefon saya dan anda boleh hubungi saya pada bila-bila masa. Dan juga jangan lupa untuk dapatkan produk hebat ini. Sungguh berbaloi. Kita teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa terjadi jika Rafizi dan Syed Saddiq bergabung? Nomor 1, terbentuknya satu blok reformasi muda nasional. Kedua-dua, Rafizi dan Syed Saddiq mempunyai jenama politik tersendiri. Rafizi, reformasi, idealisme, teknokrat, ekonomi. Manakala Syed Saddiq pula adalah orang muda, anti korupsi dan populis progresif. Gabungan mereka boleh melahirkan satu gerakan atau parti baru yang menumpukan kepada nomor 1, politik bersih dan anti kleptokrasi. Nomor 2, agenda ekonomi masa depan, gig ekonomi, gaji bermaruah, perumahan mampu milik, dan isu belia, pendidikan dan inovasi digital. Naratif Malaysia baharu pasca era Mahathir dan Anwar. Nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan, jika mereka bergabung, ini boleh menjadi satu ancaman baru kepada Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Jika Rafizi keluar daripada PKR dan bergabung dengan Syed Saddiq yang sudah pun keluar daripada kerajaan, mereka sebenarnya boleh untuk menarik keluar segmen pengundi yang kecewa dengan kerajaan perpaduan. Mereka juga boleh menarik pengundi muda yang bosan dengan politik tua dan perebutan kuasa. Selain itu, mereka juga boleh memecahkan dominasi dua blok besar, iaitu Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka berpotensi untuk menjadi gelombang ketiga seperti mana Muda Cuba jadi sebelum ini, tapi dengan lebih isi dan karisma kerana Rafizi ada rekod cemerlang dalam pemikiran dasar. Nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya Rafizi dan juga Syed Saddiq bergabung, satu realiti yang mereka perlu tempuhi adalah mereka perlu mempunyai satu struktur yang kuat dan jentera yang kuat. Namun begitu, kejayaan bukan otomatik. Mereka perlu ada 3 perkara ini untuk menjayakan gabungan ini. Nombor 1, mereka perlu ada struktur parti yang berdisiplin dan profesional. Nombor 2, mereka perlu ada dana dan logistik akar umbi untuk bersaing dalam PRU. Nombor 3, mereka perlu ada pasukan komunikasi digital yang kuat dan konsisten. Walaupun begitu, gabungan itu tidak boleh hanya menjadi anti Anwar atau anti Perikatan Nasional. Ia perlu tampil dengan naratif positif, roadmap ekonomi dan solusi realistik. Nombor 4, kebangkitan politik baru atau perpecahan lagi.
Gabungan ini boleh membawa kepada nomor 1, kebangkitan reformasi gelombang kedua jika diurus dengan matang. Tetapi jika ego pribadi, pengurusan tidak kemas, atau tiada jentera kukuh, ia hanya akan menjadi satu lagi parti yang kecil yang akhirnya tenggelam. Untuk kesimpulan, jika Rafizi dan Syed Saddiq bergabung, ia boleh menjadi satu pemangkin politik generasi baru yang memang ditunggu-tunggu selama ini. Kedua, secara kesimpulan, gabungan di antara Syed Saddiq dan juga Rafizi Ramli ini berpotensi untuk menggegarkan status quo. Nomor 3, tetapi kejayaan itu bergantung kepada struktur, strategi, dan kestabilan dalaman. Politik Malaysia sedang tunggu wajah baru. Jika gabungan ini lahir, dengan ikhlas, dengan jujur dan tersusun, rakyat mungkin akan berikan mereka peluang kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat anda, adakah perkara ini boleh berlaku sekiranya Syed Saddiq dan Rafizi bergabung? Adakah anda setuju dan mau melihat pergabungan di antara Syed Saddiq dan Rafizi Ramli? Benarkah Rafizi Ramli dan juga Syed Saddiq mampu menggegarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam status quo yang ada sekarang? Tetapi mampukah mereka untuk melaksanakan, mencapai tiga prasyarat untuk menjadi berjaya, yaitu memiliki struktur parti yang berdisiplin dan profesional, memiliki dana dan logistik akar umbi supaya dapat bersaing dalam PRU, dan mempunyai pasukan komunikasi digital yang kuat dan konsisten. Saya pikir di dalam politik Malaysia segala kemungkinan boleh berlaku, dan segala sesuatu tidak ada yang mustahil di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Segala sesuatu ada kemungkinannya. Saya percaya kalau ini benar berlaku, ini pasti akan menjadi satu gerakan baru yang langsung tidak dijangka oleh ramai penganalisis politik. Sebagai penutup sekali lagi, jangan lupa untuk anda yang ada masalah kesehatan, kencing manis, darah tinggi, buasir, gout, kolesterol, buah pinggang, terlampau banyak, macam-macam lagi lah. Macam-macam lagi masalah penyakit, 3 serangkai dan sebagainya. Boleh ambil produk daripada 4Life, Transfer Factor. Boleh ambil 4Life Transfer Factor untuk sihat tubuh badan, melawan penyakit, dengan imun sistem yang bagus, semua itu dapat disembuhkan dengan imun sistem kita sendiri. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk hubungi saya untuk mendapatkan produk yang hebat untuk kesehatan yang optimum. Kita jumpa lagi. Bye-bye.